Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jika ada ia orang yang azan dan iqamah didirikan akan dia, dilantik akan dia, didirikan akan dia, dilantik akan dia, bagi keduanya, bagi azan dan iqamah, didirikan, dilantik oleh imam. Oleh imam. Imam di sini pemerintah lah. Bukan imam tu imam semayang, bukan ni. Bilal muazzin yang didirikan dia, yang dilantik akan dia oleh imam, oleh kerajaan, oleh raja lah kalau kita. Maka iaitu 6 syarat. 6 syarat bagi muazzin dan muqim, orang yang azan, orang yang iqamah, yang dilantik oleh imam, oleh raja. Dia ada 6 syarat. Yang terdahulu, syarat bagi orang yang bang dan qamat itu, syarat bagi orang yang azan dan iqamah 3. Hak ni hak bukan yang dilantik oleh imam, oleh raja. Adapun orang yang bang dan qamat yang dilantik oleh imam, dia jadi 6 syarat. Dia ada 6 syarat. Maka jika ada ia orang yang bang dan qamat itu didirikan, akan dilantik akan dia, akan orang yang bang dan qamat, bagi keduanya, bagi bang qamat lah, dilantik, didirikan, dilantik oleh imam, oleh raja, oleh kerajaan. Maka iaitu 6 syarat. 6 syarat tambah 3 daripada syarat orang yang bang, orang qamat yang tidak dilantik oleh imam, oleh raja. Orang yang bang, orang yang qamat, muazzin tu lah. Muazzin, orang yang azan. Mukim, orang yang iqamah. Kita muazzin kan kita panggil tau. Sebut muazzin tu kita tahu tau, muazzin. Muazzin ni tukang bang lah. Muazzin Bilal muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya. Jadi muazzin ni orang yang azan, mukim orang yang iqamah. Jadi syarat orang yang muazzin dan mukim 3 syarat terdahulu. Kemudian azan dan iqamah tu ada syarat pula dianya. Lafaz azan dan iqamah ada syarat lain. Dia nak bicara dahulu ni syarat bagi orang yang azan dan orang yang iqamah. Syarat orang tu dulu. Orang ni cukup syarat, kemudian lafaz azan dan iqamah ada syarat pula. Ada ni. Lafaz azan dan iqamah ada syarat pula. Ni syarat azan dan iqamah ni. Sebab itulah terdahulu syaratnya antaranya laki-laki. Sebab ini syarat azan dan iqamah. Adapun kalau syarat iqamah tak syarat lelaki. Orang perempuan pun disunatkan iqamah bagi semayang perempuan seorang diri dan juga bagi berjemaah sesama perempuan. Iqamah sahaja, tidak ada azan. Jadi di sini ni syarat bagi azan dan iqamah orang lelaki lah, kedua-dua. Ada ni. Jadi yang terdahulunya syarat muazzin dan mukim 3. Islam, mumayyiz dan laki-laki. Islam, mumayyiz dan laki-laki. Mumayyiz ni orang yang boleh membezakan. Mumayyiz ni dengan bahawa bukan orang gila dan bukan kanak-kanak yang belum mumayyiz. Sebab nanti kita kena faham beza pula. Syarat muazzin dan mukim yang dilantik oleh imam, Islam, akil
baligh. Yang pertamanya Islam. Yang keduanya aqil. Yang ketiganya baligh. Apa beza aqil, baligh dengan mumayyiz? Pada ni. Dia mumayyiz pun bahasa Arab, aqil pun bahasa Arab, baligh pun bahasa Arab. Mumayyiz orang yang tamyiz dia panggil, orang yang boleh membezakan. Aqil orang yang berakal. Baligh orang yang sampai umur. Tapi kalau bahasa Melayu, mumayyiz bahasa Melayu dah. Baligh bahasa Melayu. Aqil tidak ada bahasa Melayu. Aqil ni orang yang berakal, tak ada dah. Tapi kalau baligh, tu bahasa Melayu ada baligh, mumayyiz. Baligh ni orang yang bulugh, orang yang sampai umur. Mumayyiz ni orang yang tamyiz, orang yang boleh membezakan. Aqil orang yang berakal. Ada ni. Tapi waktu bahasa Arab, kita sekarang ni kira Melayu lah ni. Ini kira Melayu. Sebab tu kalau kita tengok syarat dia tu jadi tak sama pula. Syarat yang pertama Islam. Apa dah kata Muslim? Syarat yang kedua mumayyiz. Mumayyiz pula. Kalau nak regu dengan mumayyiz, dia kena Muslim. Baru sama-sama isim fa'il. Ada ni. Sama juga dengan syarat muazzin, mukim yang dilantik oleh imam. Yang pertamanya Islam. Yang keduanya aqil. Yang ketiganya baligh. Yang keempatnya orang yang kepercayaan. Tengok. Orang. Islam ni bukan orang. Orangnya Muslim. Tu baru orang. Baru isim fa'il. Orang. Ada ni. Tapi tak apalah. Ni kita kira bahasa Melayu lah. Tu cerita asal bahasa Arab. Jadi syarat yang pertama tetap dah Islam. Sama ada orang yang azan, orang yang iqamah tu yang tidak dilantik oleh imam, oleh raja, ataupun yang dilantik oleh imam, syarat pertamanya memanglah Islam. Semua ibadah-ibadah kitanya, syarat yang pertama adalah Islam. Syarat semayang, syarat puasa, syarat haji, syarat taharah. Syarat untuk sah taharah kita dahulu Islam. Kita ingat dah syarat taharah. Syarat taharah kita dulu. Syarat bersuci. Kita dahulu di musuh 8 syarat wajib sembahyang ada 5. Yang pertama Islam. Syarat sah sembahyang ada 5. Yang pertamanya Islam. Kemudian muka surat 9 syarat bagi sah wuduk dan mandi wajib 12 perkara. Pertamanya Islam. Islam belaka. Syarat sah puasa, syarat sah puasa pun Islam. Apa dia Islam? Islam hak dalam IC tu ke? Islam kan tu dalam IC tu kan? Apa agama Islam? Bila sebut kata Islam, kita ada 2. Kita ada Islam, kita ada iman. Faham tak ni? Kita ada Islam, kita ada iman. Islam lain, iman lain. Faham tak ni? Satu lagi ihsan. Tapi kita nak pergi kepada Islam dan iman. Tapi syarat sembahyang, syarat wuduk dan mandi wajib, syarat orang yang azan, orang yang iqamah, sama ada yang sendiri ataupun yang dilantik oleh raja, syarat yang pertama Islam. Mana iman? Mana iman? Sebab iman hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum zahirnya adalah Islam. Ada ni, hukum zahirnya adalah Islam. Jadi bicaranya Islam. Tetapi apabila disebut Islam, menjadi syarat sah yang pertama, Islam yang beriman. Ada ni. Memang Islam lain, iman lain.
Tetapi antara Islam dengan iman ni, kalau sebut satu daripada dua, sebut Islam saja, Islam yang beriman. Sebut iman saja, orang beriman yang Islam, atau secara itlaq. Ada ni. Ni banyak dalam bahasa Arab kita ni. Macam kalau rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Qada lain, qadar lain, dua pegangan yang berasingan tu. Tapi bila sebut qada saja, qadar tidak diiringi, masuk mana qadar di dalam qada. Ada ni. Sama juga dengan taufik dan hidayah. Taufik lain, hidayah lain. Tapi bila sebut satu, kedua-dua makna masuk ke dalam. Kan kita sebut satu je kan. Kita berdoa pun sebut satu. Allahumma hdini. Kita minta hidayah. Taufiknya mana? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah. Taufiknya mana? Allahumma hdini fi man hadait. Kita minta apa tu? Minta hidayah. Taufik. Hidayah ni benda yang sebenar kita nampak sebenar. Benda yang tak sebenar, kita nampak tak sebenar. Ni hidayah. Taufik, kekuatan kita untuk untuk mengikuti yang sebenar, dan kekuatan untuk meninggalkan yang tidak sebenar. Itu taufik. Qudratu ta'ah lil abdi tu. Tuhan jadikan kekuatan untuk melakukan ketaatan. Kekuatan tu. Yang mana kadang-kadang kan, kita tahu benda tu baik, tapi nak guana, tengok, tak ada kekuatan untuk buat. Memanglah salah, tapi nak buat guana, tak ada kekuatan nak tinggal. Ada ni. Hak betul, dia tahu betul, tapi Allah lah learning nak turut belaka hak betul. Tak ada kekuatan. Yelah, tak ni kalau ke hukum tak kena ni, salah ni. Tapi kehidupan sekarang, kalau kita jadi sepik lah. Tengok ni. Pandang ni. Tak ada kekuatan. Contoh. Tu tahu tak mengumpat salah? Boleh tak tinggal? Lacur kalau waktu. Buat misal mengumpat senang lalu. Tak ada kekuatan, orang panggil. Tak ada taufik. Tahu salah, tapi tak ada kekuatan untuk tinggal benda salah. Tak ada taufik. Ada ni. Jadi sekarang ni kita tidak minta taufik, kita minta hidayah saja. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allahumma hdini wahdini. Bila sebut kata hidayah di dalam sebut hidayah, masuk makna taufik di dalam. Sama je. Melainkan kalau kita minta, ya Allah berilah taufik dan hidayah kepada daku. Kita minta dua. Mintalah engkau taufik dan hidayah kepada daku. Taufik lain, hidayah lain. Makna sendiri-sendiri lah. Tapi tak cukup. Tak payah sebut dua, sebut satu cukup dah. Sebab kedua-dua makna akan masuk ke dalam. Sama dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada. Qadar tak sebut tak cukup. Beriman dengan qadar, tidak diiringi dengan sebut qada, qadar saja tak cukup. Cukup dah. Beriman dengan qada, di dalam tu masuk makna qadar. Tapi kalau sebut beriman dengan qada dan qadar, qada ketentuan, qadar perbuatan Allah. Kalau sebut kata beriman dengan qada, qada saja. Qadarnya mana? Qada apa makna dia? Ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Perbuatan Allah tu qadar, bukan qada. Kita sebut saja. Masuk kedua-dua. Faham tak ni? Ni sama Islam dengan iman. Sebut Islam, masuk iman di dalam. Kalau sebut kata orang Islam yang beriman. Orang Islam yang beriman, Islam lain, iman lain. Nak keluar orang Islam yang munafik, yang tidak beriman, tapi di zahirnya Islam. Sini sebut Islam, Islam yang beriman. Itu syarat sah ibadah. Orang yang ada akidah, orang yang ada pegangan, barulah sah dia punya sembahyang, sah dia punya wuduk, sah dia punya mandi wajib, sah dia punya azan dan iqamah, sah puasa, sah zakat, sah haji. Islam
yang beriman. Ini kena kemah ni. Kalau sebut kata Islam, kita bunyi tu jadi macam dah Islam dah, kita memang Islam. Kita Islam yang kita warisi daripada ibu bapa kita, kita memang orang Islam. Tapi imannya macam mana? Akidahnya macam mana? Islam kita warisi, iman kita tidak warisi. Hak dalam nasyid tu kan, Islam dengan iman tu, di tepian pantai ke apa tu, tasik Raihan tu, nasyid Raihan tu. Imam tak dapat di tepian pantai kan, dia kata Islam memang warisi. Bila mak ayah Islam, anak automatik dihukumkan Islam. Iman ini kepercayaan masing-masing. Ada ni. Islam keturunan. Kita panggil Islam baka tu lah. Islam yang kita pusakai, warisi daripada ibu dan ayah kita. Islam kita panggil Islam keturunan. Maknanya orang hak kafir ni nak Islam kena mengucap. Orang Islam yang warisi daripada ibu dan bapa, tak wajib dia mengucap. Dia memang Islam dah tanpa mengucap. Mati dalam perut tu pun 6 bulan ke atas, diuruskan jenazahnya sebagaimana orang Islam yang dewasa. Mandi, kafan, sembahyang dan ke bumi. Dia orang Islam. Lahir pun belum, mengucap sama telah lahir pun belum. Islam. Islam mana? Islam mak ayah dia tu lah. Dia warisi Islam mak ayah dia. Itu Islam. Iman. Hak ni kepercayaan akidah masing-masing. Ada ni. Hak ni lah yang saya dah sebut semua ni, kita mak ayah kena tanam iman akidah ni sebelum anak kita masuk umur baligh. Biar anak-anak kita ni baligh serta beriman. Islam sahih dah. Baligh serta beriman, ada akidah. Baligh serta beriman. Sebab dia sudah ada catatan amalan. Kita anaknya setakat ngaji Quran. Ngaji Quran je lah. Paksa suruh ngaji Quran. Yelah, paksalah suruh ngaji Quran tu. Mak budak pandai. Mak tak ajar sebab mak tak pandai, jadi mak sangat tu. Dah jadi mak dah nak orang mana. Jadi mak dah nak orang mana lah. Dan sekarang ni mak ni ada ayah, ada tok lelaki. Tok lelaki lah kena ajar. Tok lelaki tak pandai juga. Nak dia tok lelaki sangat. Dah nak jadi tok lelaki ni pandai cari makan. Boleh mencukupkan nafkah. Boleh dia tok lelaki. Kalau tu syarat, tak ada beza kita dengan orang lain. Gitulah syarat mereka pun. Nak kahwin, mungkin juga apa orang lain nak kahwin ni. Hak tu jelah. Gimana? Islam tetap dah. Iman, akidah, pegangan. Ini kata akhir zaman. Akhir zaman ni Islam hanya tinggal pada rupa. Rupa Islam, zahir Islam. Tapi iman macam mana? Akidah macam mana? Kita mengaji bab iman, bab akidah ni simple saja, tak banyak mana pun. Tak payah mana pun, tapi kena ngaji. Kena ngaji, kena faham satu-satu, tapi tak banyak. Saya sebut semua, hak banyaknya fiqh dan tasawuf. Ada ni. Hak kita nak jaga amalan adalah ketaatan zahir dengan ketaatan batin. Hak pegangan tu duduk situ, dah tak gerak dah pegangannya. Cuma pegangan kita ni kuat ke tak kuat, tu mari daripada ketaatan zahir dan ketaatan batin. Hak tu yang nak kena mujahadah, nak kena cara. Iman akidah kita faham, kita pun mengaku putus di hati, kita pun pegang kejap di hati, tak gerak dah tu. Tapi kita pegang ni kuat ke dak, mantap ke dak, tebal ke dak, mari daripada amal ibadah. Amal ibadah ni fiqh tasawuf ni. Ketaatan zahir,
Pekoh, ketaatan batin, tasawuf. Ha ni nak kena mujahadah ni. Ha ni nak kena jaga sungguh-sungguh ni. Bak akidah dia konsep dah. Ada ni. Kita bangun pagi tu yang kita nak jaga pun dia bak ketaatan zahir batin lah. Bangun pagi mula-mula nak semayang. Ha tu ketaatan zahir orang panggil. Ha tu bak pegang tetap dah. Cuma pegang tetap tu kuat ke tak kuat. Ha ni mari daripada amal ibadah ni. Mana ni? Makna kalau anak kita tu dia balik dalam keadaan akidah dia sebenar. Kemudian bab ketaatan zahir batin, ilmu fiqh tasawuf kita dah cukup dah. Patut tadi lah nak beramal ke tak. Bab ketaatan ni. Dan dia besar dah. Tapi bab pegang tak konsep dah bab pegangan ni. Cuma apabila amalan tak jaga, pegangan jadi longgar. Longgar ni takut takut duk pegang molek-molek, lama-lama duk mikir. Aku duk pegang lama kena berasa macam tak logik je. Sebab apa jadi gitu? Dia duk percaya lama kening. Tapi bila dia besar tu, dia boleh mikir tak logik ni. Sebab pegangan tak kuat. Kenapa? Kerana amal ibadah dia tak ada. Banyak buat benda maksiat. Jadi pegangan dia akan jadi gogeh, tak kuat. Jadi nak kuat ni mari kena mujahadah dalam bab ketaatan zahir dan batin. Hak tu kena kemah ilmu fiqh dan tasawuf. Tapi hak mula-mula tu ilmu akidah, ilmu pegangan. Ini syarat sah ni. Kita cerita sini bab azan dan iqamah Islam. Bab wudu, bab mandi wajib, bab semayang, bab puasa, semua syarat sahnya Islam. Islam yang beriman. Islam yang beriman, yang ada akidah, yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau berpegang dengan akidah yang kafir, ijma' ulama, tak sah belaka tu. Kalau berpegang dengan akidah yang mu'tazilah, yang tidak dihukumkan kafir, sah, tetapi tidak ada pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akidah tu mu'tazilah. Kalau akidah tu kafir, itu tak sah belaka tu. Tak sah semayang, tak sah puasa, tak sah haji ke Mekah pun tak sah. Kena qada kembali kalau pegangan tu kafir, ijma' ulama. Zahirnya Islam, mayahnya Islam. Kan ni? Cerita tu macam berat, tak berat. Hanya ada 6 rukun iman. Kemudian yang kita nak kena amatinya rukun iman yang ke-6. Hak qada dan qadar tu kena amati molek tu. Beriman dengan malaikah, tu tak ada konsep pelik-pelik tu. Beriman dengan kitab pun tak ada konsep pelik-pelik. Beriman dengan rasul ke, beriman dengan hari kiamat ke, tak ada pelik-pelik. Kiamat tak berlaku, tak ada kita orang Islam ni. Mati tidak dibangkitkan kauli, tak ada kita orang Islam ni. Kita beriman berlaku tu. Dibangkitkan kembali, dihimpun di mahsyar, ada hisab, ada asyafa'atul uzma, syafaat besar tu. Ada syafaat kecil, tu ngaji berlaku tu. Kemudian ada hisab, ada mizan, ada telaga haud, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada titiang sirat, ada syurga, ada neraka. Tu kita beriman berlaku tu. Kemudian hak qada dan qadar. Hak qada dan qadar berkaitan dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Ni kena letak molek. Ada ni. Sebab ketentuan Allah dan perbuatan Allah ni masuk di rukun yang pertama dah. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah, menetapkan segala-gala pada azal. Beriman dengan Allah yang bersifat qudrah, yang mengadakan segala-gala perkara yang berlaku. Tu je. Tapi kenapa letak di rukun yang ke-6 pula qada dan qadar, walaupun sebenarnya sudah masuk di rukun iman yang pertama. Sebab ni kena amati molek ni. Sini hak banyak terpesong. Ni. Hak semalam dalam hak Terengganu FM radio tu, hak Majid Abidin tu cerita bab redha. Ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Tapi semalam balik pada ilmu tauhid semalam. Balik pada ilmu tauhid. Kita orang perempuan ni biasa tak tengok. Tanyalah ustaz TV3 pagi-pagi.
Tak biasa. Biasa tengok. Tengok sungguh ke tengok lilah gitu je? Yelah lilah ni pergi dapur sekejap, tengok sekejap, pergi dapur sekejap, tengok sekejap. Abang apa? Lilah. Abang panggil tak? Kau panggil mana? Lilah lah. Mana bukan tupu betul. Lilah ni pergi dapur, lepas tu keluar, tengok sekejap, lepas tu pergi cari kanok, lepas tu tengok sekejap, lepas tu pergi cari, gitu. Banyak kerja. Tu lilah orang panggil tu. Hak tengok betul ni memang duduk diam. Cakap tu tengok betul. Tapi kalau pergi masjid memang tak sempat. Sebab dia awal kalau pergi masjid. Tak sempat kalau pergi masjid. Lepas tu balik masjid pula singgah pula minum air lagi tak sempat. Tu. Ada ni. Sebab baru ni ada dalam hak TV tu hak berkaitan dengan hak Tuhan ni. Hak Tuhan ni setakat 99% je. Hak kita 1%. Hak Tuhan 99%. Tapi dia sebutlah 99%, disebut 99%. Dah tu disebut. Hak kita 1% je. Hak Tuhan 99%. Hak kita 1%. Dia asal bicara bab rezeki. Kemudian bicara bab, dia kata pemikiran yang keliru. Contohnya, saya gaji besar kerana begiam. Anak saya dalam peperiksaan berjaya kerana anak saya rajin begiam. Jadi, semua tu jadi hasil usaha kita. Dan kita dapat gaji besar kerana kita. Anak kita periksa berjaya kerana anak tu rajin. Jadi di sini dia kata kita terlupa bahawasanya daripada kejayaan kita tu, kejayaan anak kita tu, Allah Ta'ala telah aturkan awal-awal 99%. Adapun hak kita hanya 1% saja. Jadi hak Tuhan 99%, hak kita 1%. Jadi di mana tempat yang kita nak berbangga? Sebab hak kita hanya 1%. 99% hak Tuhan. Kita rukun iman yang ke-6. Sekalian qada qadar ke 99% qada qadar? Sekalian. Bukan 99%. Kita ni keesaan pada perbuatan ke 99% je perbuatan Tuhan? Keesaan pada perbuatan hanya Allah yang melakukan 100%. Rukun iman yang ke-6 sekalian qada dan qadar, bukan 99% qada dan qadar. Bab ikhtiar dan usaha kita wajib isbatkan di akidah. Kita wajib letakkan di akidah. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Kalau tidak berpegang hamba ada pilihan perbuatan, itu Jabariyah. Itu akidah Mu'tazilah sesat tu. Kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada sekalian perbuatan ikhtiari. Ni hak berlaku di kita sekarang ni. Bukan pilihan kita ni. Pilihan kita. Kita wajib berpegang apa yang berlaku ni ikhtiar usaha kita. 1% ke? Tak hak berlaku di kita ni sekarang ni. Memang kita berpegang ikhtiar usaha. Tak ada timbul 1%. Tapi hakikinya sebenar-benarnya pilihan dan perbuatan kita hak Tuhan. Tu. Hakikinya 100% hak Tuhan. Tapi apabila kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, bukan 1%. Apa yang kita duk buat, pilih buat ni hak kita lah. Itu kita pegang. Bukan 1%. Lepas tu kalau kata 1% kita dari sudut mana? Dari sudut ikhtiar usaha. Tak 1%. Apa yang berlaku di kita ni ikhtiar usaha lah ni. Bukan 1%. Tapi apa yang kita ikhtiar usaha hakikinya hak Tuhan belaka. Hakikinya hak Tuhan belaka.
Tu kata nak letak 1% atas nama ikhtiar usaha pun tak betul. Sebab kita bukan 1%. Hak ikhtiar usaha ni. Ni hak berlaku di kita ni. Selain daripada perbuatan ittirari. Ittirari hak terjadi tu. Hak tersepak. Hak terjatuh. Hak tu. Hak tu bukan hak kita. Tapi hak banyak berlaku di kita ni. Pilih buat. Pilih buat. Pilih buat nak berlaku di kita ni. Ini kita berpegang. Hamba ada pilihan. Hamba ada perbuatan. Bukan 1%. Tapi pilihan dan perbuatan tetap mari daripada qada dan qadar. 100% lah. Dia nak timbul 90% tu dah sudut mana nak bicara. Dan sudut ikhtiar usaha pun tak kena. Kalau balik pada sudut hakiki kalau hak Tuhan hanya 99%, 1% ni bukan hak Tuhan, mutlak hak kita. Lucu Allah sebagai Rabbil Alamin. Lucu Allah sebagai Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Tuan bagi sekalian. Allah bukan Tuan bagi 99%. Lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Lucu Allah sebagai Ilah. Rabb, Tuan yang hakiki. Yang mengatur, yang mencipta, yang menjadikan. Tu Rabb. Ilah ni sembahan yang sebenar. Ilah ni bersifat dengan istighna dan iftikar. Kita ngaji sifat 20 kan. Sifat 20 tu dibahagi. Istighna'nya 11. Iftikarnya 9. Hak 20 tu kan. Istighna' 11. Iftikarnya 9. Itu sifat ilah. Sifat Tuhan yang berhak disembah. Istighna', iftikar. Apa makna istighna? Mustaghniyun an kulli ma siwa. Tuhan yang kaya, yang lepas daripada tiap-tiap yang lain. Wa muftakirun ilaihi kullu ma adah. Wa muftakirun ilaihi kullu ma adah. Wah, dah payuh dah. Muftakirun ilaihi kullu ma'adah. Tuhan yang berkehendak kepadanya, kepada Allah yang berkehendak kepada Allah. Kullu, sekalian barang yang selain daripada Allah. Sekalian, kullu ma'adah, sekalian. Itu sifat ilah. Muftakirun ilaihi kullu ma'adah. Tuhan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Tiba-tiba hak muftakir kepada Allah ni bukan tiap-tiap. 99% je. Tak habis. Bukan kullu, bukan semua. Maknanya 1% tu tidak iftikar kepada Allah. Maka lucu Allah sebagai ilah. Ada ni. Sebab ilah ni muftakirun ilahi kullu ma'adah. Tuhan yang berkehendak kepadanya oleh sekalian barang yang lain daripada Allah. Ni 99% je iftikar kepada Allah. Lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan. Jadi kita nak letak kata 1% tu atas nama ikhtiar usaha pun tak kena juga. Sebab yang berlaku di kita ni, ikhtiar usaha bukan 1% ni. Ikhtiar usaha kita berlaku ni. Tersepak. Tu jarang-jarang. Terjatuh. Rebuh bilik air tu lah. Kalau rebuh bilik air tak ada apa gini sini. Tu pun tak berlaku juga. Hak tu je. Hak tak ada pilihan kita. Tapi hak berlaku ni, pilihan kita berlaku ni. Bukan 1%. Kita berpegang semua yang berlaku ni adalah pilihan dan perbuatan kita. 1%. Tapi pilihan dan perbuatan kita tetap
Qada dan qadar Allah. Hakikinya sekalian qada dan qadar 100%. Bukan 1%. 0.0000001%. Sebesar zarrah pun tidak berlaku melainkan qada dan qadar. Bukan 1% ni. 0.00000 boleh 1000 kosong, lepas tu berubah 1 ujung. Tu sebesar zarrah. Tidak berlaku melainkan qada dan qadar. Ada ni. Hak Tuhan ni bukan kata bukan 99%, 99.999. Siapa 1000 kali pun dah 100%. Sebesar zarah pun tidak lepas daripada qada dan qadar. Itu rukun iman yang ke-6. Yang ini. Ini pegangan ingatan kita. Makhluk tu itu hati orang awam, tak ada salah. Kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Jangan nak lakung pula. Bangun pagi, kena wahdatul af'al. Bangun pagi kena mari wahdatul af'al. Allah. Wahdatul af'al tu makam fana, makam aulia. Jangan duk lakung waktu tu. Hak ni kalau lakung gitu terundur jadi Jabariyah. Ingat baik. Ni ada orang ajar di dalam seumpama ni. Bangun pagi kena wahdatul af'al. Apa benda ajar gitu? Dulu biasa saya dengar orang tua dia ajar nak sembahyang ni. Mu Tuhan apa? Sahaja aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang. Mu Tuhan tu Jabariyah. Ni ajar pula bangun pagi wahdatul af'al. Bisa dengar tak wahdatul af'al? Dia ada wahdatul af'al, wahdatul asma', wahdatul sifat, wahdatul zat. Ini makam wali, bukan subuh kita. Kita duk ngaji wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan. Ini pegangan. Adapun dalam kitab-kitab haqiqah, dimulai dengan wahdatul af'al. Wahdatul af'al ni makam fana, makam aulia. Dia suruh lakung tu. Bangun pagi, wahdatul af'al Tuhan Melaka. Kita ahli sunnah itu duduk mana? Ni, di pegangan ni. Dia bab itu di perbuatan tetap ada. Ada tak orang yang tidak ada itu di perbuatan dia tak? Ada tak orang jadi tunggu kayu ada? Hok jadi batu tu nah. Hok tanggang apa tu? Tu jadi batu tu. Ni kita manusia ni. Ada tak ketika tak ada pilihan dan perbuatan? Tak ada. Yang berlaku di kita setiap saat ni pilihan perbuatan. Yang kita bicara, kita berpegang dari akidah, kita ada pilihan dan perbuatan. Tu je. Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi zahirnya dia buat pilihan, dia buat perbuatan. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kemudian kita memilih, kita buat tu pula. Itu pergi pada syariat. Faham tak ni? Kita buat molek boleh pahala, kita buat tak molek berdosa kita. Tu bab syariat. Faham tak ni? Ni bab pegangan. Kita berpegang tak kita ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang, Tuhan tu Jabariyah. Wahdatul af'al, makam fana dia panggil, Tuhan yang lenyapkan di basirah. Tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itu bukan lakon. Faham tak ni? Ni dia makam syariat. Dukmu Tuhan Melaka. Maqam la haula wala quwata illa billah. Maqam la haula wala quwata illa billah. Itu maqam aulia. Kita maqam syariat, maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maqam kita. Ni kami yang sembah, Tuhan kata. Kami yang minta pertolongan, itu maqam syariat. Maqam la haula wala quwata illa billah. Itu maqam hakiki, maqam aulia. Tak boleh nak lakung kot ni. Ni bawakan gini, beringat kanun kita ada ni. Baca kitab Minhaj, tapi huranya maqam aulia, bukan hura syariat. Kitab Minhajul Abidin tasawuf. Kitab Syairus Salikin tasawuf. Kitab Hikam tasawuf. Tapi lain. Minhajul Abidin tasawuf syariah. Syairus Salikin tasawuf syariah. Hikam tasawuf haqiqah. Kena hura lain-lain ni dua ni. Dihura capu.
Baca kitab Minhajul Abidin, kita tak bicara mana pun. Lepas tu, mari. Letak Tuhan. Awak nak ngaji pun, Tuhan. You awak tak ada dia. Tuhan. Dia main minda. Oh tu biasa ni. Tuhan. Tak ada. Tuhan tak ada. Tengok orang yang kau mata je. Aku lebih. Tak ada orang ni. Sombong tak habis-habis. Sombong tak habis-habis. Ni. Dia main minda. Orang asyik kan. Akhirnya, naik pada maqam khoya. Khoya dia berasa macam Tuhan. Siapa maqam dah? Tak ada. Itu maqam khoya. Dia main perasaan. Kalau orang pandang main perasaan, terapung kita. Terapung kita. Kalau orang pandang main perasaan, tak jijak kita. Ada ni. Ni kena beringat ni. Saya sebut dah minggu lepas kan. Sekarang ni, hak telajak jadi qadirah satu hal. Hak tunduk jadi jabariyah pun satu hal pula kita ni. Ini hak nak laku ni. Bangun pagi, wahdatul af'al. Tuhan belaka. Itu usaha kita mana? Kita ahli sunnah kan. Wajib kita berpegang di akidah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tuhan kau mana itu jabariyah. Patut makam wahdatul af'al. Makam fana. Makam la haula wala quwata illa billah. Tu hak Tuhan buat. Hak Tuhan kurnia kepada awliya illah. Bukan suruh kita buat. Kita ngaji ni kena mak molek. Orang kita ni, orang perempuan contohnya, dia ngaji rata-rata. Kita kena mak molek. Dia baca tu apa? Kalau kita hikam, siapa guru dia? Hikam mana? Hikam Tauku Pulau Mani. Hikam Tauku Pulau Mani ni tebal. Nak leka habis tu makan tahun. Nak leka habis kita hikam makan tahun. Kalau betul dia ngaji kita hikam Tauku Pulau Mani, berapa tahun dia khotam dengan tu guru? Dia tanya molek. Tak sekarang ni kadang-kadang ngaji 2 kali, dia romoh diri je. Sungguh. Baca kitab hikam Tauku Pulau Mani. Kitab hikam Tauku Pulau Mani, dia bahasa lama. Tulisan lama. Tulisan lama. Ni sungguh ni dia tengok kita lah. Hayyinun. Dia baca hayyinun. Hayyinun tu bahasa Melayu. Hina. Dia baca hayyinun bahasa Arab. Ni. Dah. Kaf jim. Kaf sutih, jim sutih sambung. Keji. Mim lam ya. Mulia bukan meli. Ada ni contoh. Dan memang ditulisan lama. Tulisan ejaan lama. Jadi hayyinun dia baca hayyinun. Tu bahasa Melayu hina tu. Hayyinun bahasa Arab. Tengok. Dia tak mengaji. Tapi dia main lah. Kena bagi Allah. Lupa lu. Kena hilangkan diri. Kena hanya hadir Allah. Hilang diri macam mana kita ahli sunnah. Kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Hilang diri macam mana? Ni kita orang puan. Dia ngaji kata-kata ni. Mak molek. Dah betul dia ngaji kata-kata. Orang puan kita ni. Tapi tepat salah pun dia ngaji kok. Memang saya sebut salah. Memang saya tak akan sebut nama. Tapi kita orang mengaji ni kena beringat. Kita ngaji bab kita takkan tak faham lagi. Kita dah bicara bab pegangan. Hak zauk, hak kecap di hati, hak rasa di hati, hak hadir di hati, hak mari di hati. Hak tu kurniaan Allah hak tu. Saya dah sebut semua. Sebab apa? Sebab tempat kita ni boleh bawa telajak kepada akidah Jabariyah. Mu Tuhan. Saya mengajar tauhid, saya tidak akan pisahkan dengan tasawuf. Kenapa pula tauhid tak pisah dengan tasawuf? Tauhid, fiqh, tasawuf. Saya tak akan pisahkan. Tidak pisahkan dengan tasawuf haqiqah. Punah kan? Kita buat pegangan. Faham pegang. Hadir di hati tidak ada. Tapi kata tasawuf haqiqah, itu kurnia Allah. Segala-gala duduk di basirah. Tidak ada, melainkan hanya ada Allah. Aku pun tidak ada. Lepas tu dia kata, nak menghilangkan aku. Nak menghilangkan ananiyah. Tak ada aku. Kerana ada aku nilah jadi riak, ujub, takabur. Kerana aku nilah jadi iblis, jadi punah. Mana iblis dipunahnya? Ana khairum minhu. Aku ni lebih baik daripada Nabi Adam AS. Tu punah Nabi Adam. Punah iblis. Iblis Azazil. Kenapa? Kerana ada ana, ada aku. Ananiyah, ada aku.
Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Kerana ada aku itulah Iblis jadi punah. Sekarang kita kena hilangkan aku. Hilang aku kerana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak buh mana? Dalam ayat Al-Quran bukan hak iblis je ana. Inni wajjahtu wajhiya lillazi. Siapa ini di situ? Sesungguhnya aku hadap diri aku. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma ana minal musyrikin. Di hujung ayat tu, wa ana awwalul muslimin. Akulah hak Islam hak awal-awal. Ada aku, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lepas tu kita baca doa iftitah tu. Wajjahtu wajhiya lillazi. Aku hadap diri aku. Siapa baca gitu? Nabi SAW. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya hidup aku, ibadah semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku. Ada tak aku? Ada ni. Kena hilang aku. Kena hanya Allah. Itu boleh terajuk je Jabariyah. Kena beringat mulai. Kalau kita nak ngaji, kita hikam untuk kepulaman ni, kena selidik molek. Siapa guru dia? Dia ngaji kita tu khotang kedau. Berapa tahun yang nak khotang kita tu? Ni ngaji celah-celah dia ngajar. Nah. Ni pengajaran. Bilang kita hikam untuk kepulaman ni, biasa menyebut al-haq. Contohnya iradatul haq. Iradah kehendak. Al-haq ni Allah. Bukan al-haq makna sebenar. Al-haq ni asma' Tuhan. Asma' Tuhan ada 99. Asma' Tuhan ada 99. Nama Tuhan ada 99. Antaranya Al-Haqqul Mubin, Al-Qawiyul Matin. Al-Haq tu nama Allah. Dalam kitab hikam, dia tidak menggunakan asma' Allah. Dia menggunakan asma' Al-Haq. Tapi orang baca kitab hikam untuk orang hidup mengaji, Al-Haq tidak sedar apa tu nama Tuhan. Tengok. Saya mengaji kitab hikam untuk kepulaman ni, nak oleh khotang 6 tahun. Khotang dalam masa 6 tahun. Saya mengaji dengan almarhum almarhum ni. Oh, nama tok guru pun boleh tak mari. Almarhum Pak Sumik Gunung. Almarhum Pak Sumik Gunung. Gunung Bacok lah. Dia mengaji kitab hikam 12 tahun dengan almarhum Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru. 12 tahun, 3 kali khotang. 12 tahun. Tapi 12 tahun 3 kali khotang tu dia ngaji almarhum Pak Sumik Gunung tu dia ngaji rata-rata. Jadi almarhum Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru ni dia ngajar rata-rata. Jadi dia pergi belaka ni. Dia pergi belaka. Jadi dia bolehlah khotang 3 kali dalam masa 12 tahun. Tapi bukan setepat lah dia ikut-ikut. Saya sempat mengaji dengan almarhum Tok Haji Rahman Wakaf Baru. Tapi tak ada ngaji rata lah. Masa mula-mula ngaji dulu. Saya sekarang ni mengaji dengan anak almarhum Tok Haji Rahman Wakaf Baru, Ustaz Syarifuddin. Duduk di Wakaf Baru, saya pergi sebulan sekali. Pergi sebulan sekali je lah. Saya pergi 2 orang. Ngaji 2 orang je lah. Pergi rumah. Nak bilah balik kita hikam tu. Saya mengaji dengan almarhum Pak Sumik Gunung dan khotang selama 6 tahun. Lepas tu ulang balik nak kali kedua dan sempat dalam 3 tahun maksudnya, dalam 2 tahun lebih. Pak Sumik Gunung uzur kemudian meninggal. Sampai sekarang saya masih lagi teragak-agak nak mengajar. Walaupun ustaz saya kata boleh dah nak mengajar, tapi teragak-agak. Kitab hikam ni huraian dia halus. Ni kitab hikam tak mengaji, dia pergi baca kitab hikam tak kepulaman ni. Ingat baik, bergaluh molek. Akhirnya salah bawa terundur jadi Jabariyah. Kita nak beza kitab Minhaj huraian syariah, kitab Sairus Salikin huraian syariah, kitab hikam huraian hakikah. Kita syariah wajib berpegang dengan akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Ingat baik. Wahdatul af'al itu maqam fana dia panggil. Apa makna maqam fana?
Allah lenyapkan di basirah. Tidak ada melainkan hanya ada Allah. Macam nak hilang di basirah, di mata hati ni? Mari daripada semai sunat ratus-ratus rakaat. Mengaji Al-Quran sehari 2 khatam. Sehari 2 khatam. Berbelah-belah tahun. Zikir belah-belah ribu. Puluh-puluh ribu. Akhirnya dalam ni licin. Hilang segala-gala. Yang ada hanyalah Allah. Ni kurniaan Allah ni. Tak ada ni. Semai sunat ratus-ratus rakaat. Tapi bukan semalaman. Bertahun-tahun. Atas kurniaan Allah. Mengaji Al-Quran 2-3 khatam sekali ni bertahun-tahun, berbelah-belah tahun atas kurniaan Allah. Cepat lambat atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Terdetik je aku ni lama dah ni, buat apa tak siapa lagi ni? Dia panggil jahat adab sebab kita nak soal kerja Tuhan. Zikir tarekah yang sebenar. Belah-belah ribu, puluh-puluh ribu, belah-belah tahun, puluh-puluh atas kurniaan. Sebab dalam ni tebal ni kita ni. Ni tebal hak selain Allah dalam ni, dalam mata hati kita ni. Nak suci hak tu lah. Nak suci hak selain Allah. Kita ni riak wujud takabur pun duk bersarang molek di hati. Nak suci apa? Ada. Tak ada. Dia amal sunat, semai sunat ke, baca Quran ke, zikir ke, dia menyucikan hati daripada selain daripada Allah. Nak menyucikan hati daripada riak wujud takabur, itu mujahadah yang wajib kepada kita. Itu syariat. Tak ada ni. Kita nak sucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah, tak akan suci dengan amal sunat. Nak suci ni dengan amal wajib. Mana? Mujahadah kita. Kita nak mujahadah, hilangkan sifat riak wujud takabur, kita kena molek sifat tu. Ni sifat riak wujud takabur pun tak ngaji, tak kena molek. Lepas tu nak mujahadah macam mana? Ada ni. Kena mujahadah, kena buang tu dulu. Kemudian bawa lagi pada amal sunat. Amal sunat. Dia akan melicingkan hati kita daripada selain daripada Allah. Faham tak? Selain daripada Allah. Ni dengan amal sunat ni. Amal sunat. Semai sunat ratus-ratus rakaat. Ngaji Quran sehari 2 khatam sekali. Ni amal sunat ni akan melicing, menipih. Akhirnya lenyap di basirah. Tidak ada. Melainkan hanya ada Allah. Itu wahdatul af'al. Maqam awliya. Kita macam bukan selalu tak sapa situ. Maka syariat pun cukup cemaking Bak pegangan pun. Bak semayang bang pun bak sifat-sifat kecelaan pun Kita ni bak mata, bak telinga hak zahir, bak lidah hak mudah je tu pun tak terjaga. Bak makan. Hak syubhah belaka kita gomo Tak ada syubhah. Tak yelah kita dah makan tu syubhah belaka tu. Ada cok halal. Yelah ada cok halal. Tu pekah tu Haji Yusof. Tu Haji Yusof tu pekah. Kalau kita nak cari kesucian ketinggian, kita wajib kena usul. Lah. Kalau nak cari kesucian. Kalau minyak kena tanak sendiri. Dia gitulah. Dah gini. Sebab tu orang dulu dia ada kemuliaan. Orang dulu dia ada keberkatan. Orang dulu kalau kita amal dengan kita boleh hebat kita orang kali. Kalau kita amalan lah. Boleh berlawan. Kalau kita amalan kita boleh lawan. Konon-kononnya lah. Mana kalau kita amalan seperti kita boleh lawan. Tak ada banyak mana dia. Tapi dia makan apa? Makan benda suci belaka. Semua sendiri belaka. Semua sendiri belaka. Hasil tangan sendiri belaka. Hak dia makan tu hak yakin halal belaka. Ni orang dulu. Sebab tu mereka ada kemuliaan. Mereka ada barakah. Kita ni apa benda tak syubhah kita ni? Pandai ni. Tapi kita pekoh gitulah. Ada cok halal, gohik gila. Gomo gila. Tapi tu nak cerita, kita ni bukan nak cerita bab basirah, bab syariat kita ni. Ada.
Ni nak wahdatul af'al. Bangun pagi kena wahdatul af'al. Maqam la haula wala quwata illa billah. Itu maqam awliya. Ingat baik. Kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Tapi kita usaha tetap qada dan qadar. Sekaliannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata 99%. Sekalian. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kena jaga, jangan terlajuk jadi qadariyah. Nak kena jaga satu, jangan terundur jadi jabariyah. Ajaran-ajaran yang nak terundur jabariyah ada di mana-mana. Di Terengganu tempat mula-mulanya, lepas tu merebak sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Selangor. Nak rasa Allah, nak mari Allah, nak kecak di batin tu Allah. Selagi tidak ada Allah di batin, selagi kita merasai kepada makhluk, kita rasa makhluk lagi ni. Hak ni makhluk, hak ni makhluk. Syirik. Allah kata, nak ikut mana? Ada. Nak tanya, rasa dah sejuk? Rasa, mari mana? Kau mari bekas? Saya suka pula dah. Sekarang nampak terang tau. Kenapa? Mata. Cahaya. Makhluk tak payah bekas. Walaupun ke pegangan, tapi rasa di hati. Rasa di hati ekor, rasa di hati mata, cermin mata, cahaya lampu, tu rasa di hati. Syirik dia kata. Ni orang ngajar. Itulah dia bubuh gitu, dengan dia pun syirik juga. Apa ni? Disalah bawakan. Bak rasa kita orang awam, tak ada salah apa pun. Pegangan ni dalam qada Tuhan belaka, tapi dirasa, diingatan makhluk tak ada salah. Tak. Sejuk ekong lah. Oh, sejuk sangat, slow kat sikit. Sejuk kipas, slow kat sikit. Tengok tu. Di hati kita cakap satu hadah, hati kita sejuk ekong, sejuk kipas, rasa di hati. Walha ekong kipas tak boleh bekas, sejuk kita Allah buat, lupa akan Allah, syirik dibubuh. Ni orang ajar salah. Ada ni. Ni ada rakaman-rakaman belaka ni. Ada rakaman belaka. Kita mesti hilang segala-galanya. Biar ada di hati kita hanya Allah. Allah je yang melakukan segala-gala. Itu pegangan. Dia panggil i'tiqadiyun. Hak mari di hati dia panggil syuhudiyun. Syuhud. Ni, hadir di basirah. Ini maqam awliya. Ada ni. Kita dua. Satunya dipanggil i'tiqadiyun. Satunya jauh mana nak pergi? Dia jauh sikit. Syuhudiyun. I'tiqadiyun ni syariah. Ni pegangan kita. Ni maqam haqiqah. Ni kurnia Allah Subhanahu wa taala. Di tengah ni banyak cerita ni. Tariqah panjang. Amalan. Ada tariqahnya. Semai sunat ratus-ratus rakaat. Ngaji Al-Quran. Sehari 2 khatang, sehari 2 khatang. Tu tariqah perjalanan. Untuk menyucikan dalaman ni. Bukan menyucikan daripada riak wujud takabur. Itu syariat tu. Nak menyucikan selain daripada Allah. Mana? Sejuk ni ekong, selain Allah belaka tu. Sejuk ni kipas, selain Allah belaka tu. Nak hilang waktu. Hilang sampai maqam syuhudiyun. Lenyap, tidak ada melainkan hanya ada Allah di basir. Itu wahdatul af'al lah. Itu maqam awliya. Ni kita dah cerita sini, pegangan. Kita berpegang sekalian qada dan qadar. Cukup lah. Kenapa hati tak hadir? Kita hati orang awam. Hati kita ni bukan kata selain dari Allah. Hati kita ni penuh dengan dosa. Dosa pun tak pernah kenal molek laginya. Banyak lagi dosa kita tak kenal. Lepas tu nak cerita bab syuhud. Dia panggil syuhud. Syuhud ni hadir di basirah awliya. Ni dia siapa? Sebab tu kalau syuhudiyung tu, dan kita hikam, dan kita adurun napih, dan kita tanwirul qulub,
Dan kitab Al-Manhalus Safi, Kasful Asrar. Tu syuhudiyah. Cerita bab maqam haqiqah. Bab syariat. Dan kitab Panawar Hati. Dan kitab Minhajul Abidin. Dan kitab Sayrus Salikin. Kalau tasawuf. Tapi kita i'tiqadiyun ni bukan tasawuf. Ini tauhid pegangan. Tapi i'tiqadiyun dipanggil tauhid juga. Tapi tauhid aulia. Bukan tauhid syariat. Dia panggil makrifah juga nun. Makrifah khasah, makrifah aulia. Kita makrifah amah. Awaluddin makrifatullah. Awal agama mengenal lah ni. Tak ada makrifah ni kafir. Tak ada makrifah syuhudiyung tu dak wali. Pelik apa dak wali gitu ya. Tapi salahnya bawa ni contoh. Selagi kita merasai kita ada pilihan. Selagi kita merasai kita ada tadbir. Tahu tadbir? Atur, rancang. Kita ada tadbir tak nak mari tadi? Dah tadbir? Bangun tidur jalan lalu dah. Dah tadbir? Tadbir. Selagi kita merasai kita ada tadbir. Selagi kita merasai kita ada perbuatan. Kita rasa tak kita yang melangkah mari? Kita rasa. Selagi rasa seumpama tu, belum lagi makrifatullah. Belum lagi mentauhidkan Allah. Belum makrifah mana? Makrifah syuhud Kenapa? Kamu belum sampai maqam wahdatul af'al. Kamu masih lagi maqam syariat. Kamu bukan maqam aulia. Tiba-tiba dia ajar salah. Kamu belum lagi makrifah. Kamu belum lagi mentauhidkan Allah. Tak ada hak ni. Kafir je bubuh. Mayang pang tak ada terima. Lepas tu nak macam mana? Kena hilangkan. Tak ada pilihan. Tak ada perbuatan. Mu Tuhan tu Jabariyah. Padahal dalam kitab tu cerita maqam bukan cerita bab syariat. Jadi banyak perkara yang Allah dalam masyarakat kita ni. Ni kita orang duk ngaji ni. Duk ngaji ni pun macam-macam kita ni. Tahu juga maklum balah orang royak. Ada duk ngaji ni. Siapa maklumat? Kalau kita betul-betul faham, saya duk cerita sama boleh dengar kita tangkap dulu dah. Hak ni duk sebut sama ni. Hak kena suruh peringat ni. Ni baca-baca kitab hikam ni dia ambil mana ni? Baru setahun dua baru jumpa ilmu tasawufnya baca kitab hikam. Saya perlu sebut kata bab ni, orang kata pula ustaz awang secaralah bab tasawuf. Dia tak ngaji bab tasawuf, dia ngaji fiqh je. Saya dah pas tumbuh ni ngaji kitab hikam dah Tapi dia kata tak ngaji tasawuf. Dia je ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf bila? Khotang kitab hikam tak Quran itu ke siapa? Dah. Baca sendiri je. Baca sendiri je. Ada ni. Satu, dia baca kitab haqiqah tanpa guru, hukumnya haram. Dia tak ada guru. Mala syaikha lahu fa syaitanu syaikhu. Tak ada guru, syaitan guru dia. Kitab haqiqah. Dia tak mantap pula ilmu pegangan ni, ilmu i'tiqad dia tak mantap. Dia pun pergi turun pada pegangan. Padahal cerita bab syuhud. Cerita bab maqam bukan cerita bab pegangan. Mana? Saya kitab hikam ni memang cadang nak baca, tapi nak baca pun bukan waktu kemuncak lah. Duha waktu kemuncak. Bagi kita orang-orang ni memang waktu kemuncak. Orang perempuan nak tanya, duha dengan maghrib, mana hak lebih lebih mudah? Duha. Duha waktu hak kemuncak bagi orang perempuan. Orang lelaki waktu kemuncaknya maghrib. Secara umum lah. Orang lelaki maghrib, orang perempuan duha. Sebab tu setengah-setengah surau masjid, dia maghrib tak ramai orang perempuan, duha dia ramai. Bab maghrib ni orang perempuan dia dengar Allah dengan macam-macam cara dia. Maghrib ni. Orang lelaki maghrib lah yang boleh belajar. Duha dia kerja. Ada ni. Jadi waktu duha waktu kemuncak, waktu maghrib waktu kemuncak. Saya cadang nak baca kitab hikam tak Quran lepas isyak. Kalau saya janji dahnya di masjid Gulung Bilal. Lepas isyak. Lepas isyak ni saya tak nah. Sebab kita ni apabila jerembung antara hak syariat dengan hak hakikat, kita kalau syariat tak beres, kita pergi syariat tak pergi jemput ke hakikat. Ada ni. Itu atas dia masing-masing lah. Tapi bila buat kelas lepas isyak, dia tak ada jerembung ke mana-mana dah. Boleh tumpang ngaji.
atau cadangan. Tapi masih lagi, saya duk mengaji lagi sekarang ni, nak faham lebih kurang laginya. Tunggu saya sekarang Ustaz Saripudin hak anak Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakar Baru tu, Haji duk tanya, mula tak lagi baca? Sebab kalau saya mengajar sekarang pun saya masih lagi ada guru. Maknanya saya lagi boleh murajaah dengan guru maknanya. Tapi saya nak letak lepas Isyak. Ada ni. Cuma yang jadi sebersalah ni laginya, ada orang tanya pula, kalau nak buat kelas lepas Isyak, nak buat rakaman kedok, live FB kan, semua kelas ada live FB, nak buat live FB kedok, sebersalah pula. Nak buat live FB pun sebersalah. Sebab takut orang yang mengikuti hak syariat dia tak mengaji. Ni masalah. Hak syariat tak mengaji. Hak duk ngaji depan kita boleh kenal. Maghrib dia ada. Sebab di masjid Gelung Bila, maghrib saya baca Aqidatun Najin. Kalau Isyak baca Hikam sedang molek lah. Ni kemah bab akidah. Ni kita ngaji hak untuk memahami perjalanan tariqah, memahami kedudukan hakikah. Tak apalah tu. Tapi kalau buat live FB, dia akan umum. Umum ni orang macam mana yang mengikuti. Sebersalah jadi. Lepas tu jadi macam tangguh. Tapi kok mana pun memang terdesak kena mengajar. Daripada kita biarkan orang yang tak belajar tu mengajar, kita kena pikul tanggungjawab, kita kena mengajar. Walaupun takut. Sebab apa itu kita hakiki, kita haluh tu. Saya tauhid ni pun, syariat ni pun, takut nak mengajar. Tapi oleh kerana saya lebih, dulu memang saya lebih nak mengajar pekoh sebab pekoh mudah. Tapi bila mengajar pekoh kena pegangan salah. Tak betul kita mengajar pekoh kalau pegangan tak betul. Barulah turun pada tauhid. Takut nak ajar. Sebab apa? Halus tauhid ni. Salah aja, Allah lah. Nak hidup mana? Tauhid. Sebab tu dalam kepala tok mikir nak ngaji semua. Tak boleh ngaji, saya ikut rakaman sekarang ni. Dengar rakaman Tugu Baba Haji Ismail Sepanjang, dengar rakaman. Gitulah. Nak ngaji ke pondok, tak boleh tinggal dah. Kadang gitu je. Ada masa dengar rakaman Tugu mengajar. Sebab apa? Tauhid satu. Kitab hakikah, kitab hikam tu, tu satu laginya. Ada ni. Kalau kita tak mengajar, orang tak mengaji, orang tak belajar dia mengajar mana-mana ada. Jadi dah ada sebersalah kena pikir je lah. Makna kita nak kemah bab pegangan satu. Lepas tu nak jadi jangan terundu. Cerita bab syuhud ni cerita bab makam. Faham tak ni? Ni cerita bab basirah. Ni zauk kecak di batin. Ni kalau besok kecak semari so hadis so ni. Tidak. Itu makam dipanggil makam ihsan. Kita ada Islam, iman, kita ada ihsan. 3. Di syuhud ni dipanggil makam ihsan. Kan? Kita mengenai cerita ni dah lah. Kita sekarang Islam, iman, ihsan. Iman ni percaya hati. Mengaku putus di hati tu iman. Tahu tak ni? Ingat di hati tu bicara lain. Kita ingat tak di hati, rakit hati. Tapi kita percaya tak rakit hati. Tapi hati tu tak ingat. Tapi iman bukan ingat di hati. At-tasdiqul qalbi, membenar hati. Itu iman. Mengaku putus di hati, percaya sepenuhnya di hati dengan malaikah, dengan akhirah tu contohnya, dengan qada dan qadar. Ini iman. Bukan ingat di hati, bukan rasa di hati. Kita bukan kata sekarang, kita duduk atas kubur pun kita tak ingat pun barzah tu. Kita pergi buat kerja, pergi ngemah, pergi cuci gitu je. Kita boleh buang ngaruk di atas kubur tu. Hati kita hadir tak kepada barzah? Tak hadir. Itu atas kubur dah. Dah kalau duduk rumah? Dah kalau rumah tepi kubur, ingat tau. Kalau rumah tepi kubur tak ambuh pula.
Takut. Tapi kalau rumah tepi kubur, ingat tak di hati? Tak ingat. Tapi percaya tak di hati akan barzah? Percaya. Itu iman. At-tasdiqul qalbi ni, percaya hati akan barzah. Itu iman. Rasa di hati itu bukan iman, itu maqam. Faham tak ni? Lepas tu pergi pada ihsan. Kita ada 3, Islam, iman, ihsan. Pergi pada ihsan. Apa di ihsan? Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Mana apa ni? Ta'at zahir batin. Ta'at zahir batin ni. Ni. Zahir ta'at, batin ta'at. Itu ihsan. Ta'at zahir, ta'at batin. Zahir dengan semayang, puasa, sempurna dengan hukum hakam dia. Mata, telinga, lidah pun kita jaga molek tu zahir. Ni, ta'at batin. Ikhlas, syukur, sabar, redha, tawakul. Meninggalkan sifat riak, ujub, takabur, hasad, kasih akan dunia, kasih akan kemegahan, kasih akan harta, bakhil, kedekut ni, hilang dalam ni. Ini ihsan. Benar pergi pula pada amal sunat tadilah. Dengan semain sunatnya, dengan mengaji Al-Qurannya, dengan zikirnya, itu ihsan. Akhirnya naik maqam ihsan, ka'annaka tarahu, seolah engkau melihat akan Allah dengan basirah. Itu maqam ihsan, itu maqam syuhud. Adapun iman duduk sini, pegangan, tu iman. Syuhud tu maqam ihsan. Ada ni. Kita hak kena mujahadahnya adalah maqam hak kita nak kena mujahadahnya adalah ihsan. Pengabdian diri kita kepada Allah tu, biar taat zahir batin. Tinggal maksiat zahir dan batin, hak tu ihsan. Cerita hak wajib dulu ni. Barulah pergi kepada amal-amal sunat. Bukan amal sunat semayang hak kapik-kapik tu hak tetap dah. Ngaji Quran semuka sepagi tu hak biasa je tu. Hak tu pun padang habis situ je. Ngaji Quran semuka 2 muka, lepas tu ngupak. Padang balik padang duduk bayar situ je. Duduk bayar situ je. Tu kata kita nak cerita bab makam, kita cerita bab syariat pun. Mana? Syariat kita okeylah, kodoh-kodoh. Lepas tu anak-anak cucu kita, tanggungjawab kita macam tu syariat belaka tu. Betul kata nak cerita bab hakikat-hakikat kok mana. Tapi kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kurnia kita. Kita bersyukur. Bila kita sedar kita ni banyak kurang, banyak dosa, kita sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu, menambahkan amal. Mudah-mudahan Tuhan kehendak kita kebaikan. Itu jelah. Kita harap adalah kurniaan Allah. Kita harap syafaat Nabi SAW. Kita harap pahala yang berpanjangan walaupun kita sudah tak ada. Mana dengan anak-anak cucu kita yang taat, yang ada akidah. Itulah kita bekalang kitanya. Dengan sedekah jariah kitanya. Orang nak buat masjid, orang nak buat pondok, kita mudah-mudah je. Mana mari dak tunya sayang. Tapi dah kita kira untuk bekalang kita. Ada ni. Pihak besarnya kita harap kurniaan Allah, syafaat Nabi. Kalau kita duduk lapik, duduk tangga gitu, nak riak, wujud, takabur, kok celah mana? Tak ada Kok celah mana nak timur riak, wujud, takabur? Kita ni khauf dengan rajak ni, kita nak letak kok mana kita ni? Khauf takut, kita banyak dosa. Tapi kena imbang dengan rajak, harap kerahmatan daripada Allah, keampunan daripada Allah, kurniaan daripada Allah. Dia kalau khauf ni berlebihan, bawa kepada putus asa. Tak ada dah lah, kita dak bang dah lah, tak ada bahagian dah lah, kita biar. Jadi putus asa. Tak ada ni. Tapi kalau harap sangat, akan jadi meta, pandang meta. Alah, Tuhan Maha Pengampun. Syirik je Tuhan tak ampun. Janji jangan syirik. Kalau syirik Tuhan kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha.
Syirik Allah Ta'ala tidak akan ampun sama sekali. Yang lain daripada syirik, Allah Ta'ala boleh mengampuni bagi siapa yang Allah kehendak. Tapi siapa yang Allah kehendak? Termasuk kita ke? Kita tak tahu. Ini kadang-kadang terlampau harap, dia boleh jadi apa? Jadi terlajuk. Dia kena imbang pada ni. Dia kena imbang lah. Contohnya takut sana umur. Ni sana umur, takut sana umur. Gua ni. Fardu takdir. Semuanya masuk syurga belaka. Seorang aja masuk neraka. Fardu takdir. Seorang aja. Sana umur kata, aku takut aku ni seorang ni. Walaha. Hak kafir biliang-biliang tu hak wajib neraka. Fardu takdir ni seorang aja. Kalau seorang tak ada lah kat Islam. Kena kafir biliang-biliang dah. Dah nak ceritanya. Seorang aja. Saya nak kata aku takut kena kat aku seorang ni. Fardu takdir. Ni fardu takdir ni. Seorang je masuk syurga. Seorang masuk syurga. Hak lain neraka belaka. Mudah-mudahan aku tu kena seorang tu. Ada. Itu harap. Itu rojak harap. Hak takut tadi. Semuanya masuk syurga. Seorang cetek orang tau. Seorang cetek je neraka. Aku takut kena kat aku seorang tu. Takutnya ke Tuhan. Sebaliknya fardu takdir, semua masuk neraka belaka. Seorang cetek je masuk syurga. Mudah-mudahan aku harap seorang tu kena kat aku. Tu faham tak ni? Gitulah kita ni kena imbang lah. Takut kita banyak salah. Tapi kita harap rahmat Allah. Rahmat Allah wasi'at kullasyai, meliputi. Wa rahmati sabaqat ghadabi, Tuhan kata. Rahmat aku, Tuhan kata, mendahului marah aku. Rahmat Tuhan luas. Rahmat Tuhan mendahului marah Tuhan. Itulah harap rahmat, kurniaan, keampunan. Tapi kita kena atur jalan molek lah. Kita atur jalan molek. Kita letak jalan molek. Mudah-mudahan Tuhan lindungi kita. Dan nak ceritanya, kalau kita sedar diri kita gitu, kita mudah jaga hati kita daripada riak, ujub, takabur. Dan kita akan banyak bersyukur kepada Allah sebab Allah letak kita ni. Koda-koda dia pun alhamdulillah atas aturan Allah, bahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kan nak ngaji sangat-sangat, nak betul pegangan. Nak ngaji sangat-sangat, nak betul semayang bang. Nak ngaji, nak betul hati kita dengan Tuhan. Tu mana tu? Semua bagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita renung balik. Dulu-dulu ada tak niat kita seumpama tu? Mayang tak pernah tinggal. Tapi pernah tak mikir di hati, aku ni nak ngaji akidah biar kemah. Kadang-kadang tak pernah timbul pun di hati. Tak pernah timbul di hati. Tiba-tiba sekarang timbul di hati nak belajar betul akidah. Mari mana tu? Mari daripada bahagian yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebesar-besar rahmat. Hak kita wajib bersyukur tu. Agaknya. Kita semayang bang tak pernah tinggal. Tapi kita pernah mikir pun nak belajar semayang bang. Semayang. Masa waktu semayang. Masa waktu semayang. Tak pernah terfikir pun nak belajar semayang ni. Syaratnya macam mana, rukunnya macam mana. Kadang-kadang kita mikir payah apa semayang. Kita mikir gitu kadang-kadang. Pula kita dah belajar pun. Belajar masa budak-budak je. Belajar masa budak-budak ni belajar ABC. Belajar ABC. Kita belajar ilmu dunia setakat ABC je. Dah je ilmu dunia tu. Ilmu agama tak ABC je. Ada ni. Atau kata kita ni kena mana ni? Hak anak cucu tu bekalan kita, kita kena sentiasa nasihat. Kita orang Terengganu ni, anak dan cucu mayang bang tak tinggal belaka secara umumnya. Puasa-puasa apa semua anak cucunya. Orang Terengganu kan secara umumnya bab semai ni okeylah. Tapi kita kena beri peringatan sama bab pegangan, bab belajar fardu ain. Sebab apa? Mudah-mudahan dia jadi bekalan kita yang berpanjangan. Lepas tu sedekah jariah kita tu menjadi pahala kita yang berpanjangan. Tapi nak dapat pahala berpanjangan, akidah ni kena betul. Akidah ni kena kemah molek.
Ada ni. Biar faham boleh akidah di sunnah jemaahnya macam mana. Akidah yang salah tu kalau kita dengar kok, macam kalau kita tengok TV, kita dengar, ni tak betul ni. Maknanya kita faham dalam bab akidah. Sebab dalam TV tu saya tak tengok, saya tak tahu pun TV tu. Hanya orang yang hantar WhatsApp sekali dengan siaran tu dan diroyak jam berapa, minit berapa. Tu je hak saya tengok, saya tak tahu. Dia hantar, dia nak dapatkan penjelasan. Apa maksud 99% hak Tuhan tu, apa maksud 1% hak kita. Tak tahulah kata, kalau letak kata ikhtiar usaha, bukan 1%. Hak berlaku di kita ikhtiar usaha ni. Balik kepada rukun iman yang ke-6, bukan 99%, sekalian qada dan qadar. Keesaan pada perbuatan kan? Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara, bukan Allah menjadikan 99% perkara. Ni bab pegangan. Gimana? Lepas tu kena jaga pula tadi. Hak ngaji bawa pada haqiqah, hak bukan mursyid itu, hak bukan jalan yang sebenar. Akhir tundu. Tuhan belaka. Tuhan tu Jabariyah. Kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi jangan terlajuk di Qadariyah pula. Pilihan dan perbuatan lebih bekah. Tu Qadariyah. Pilihan dan perbuatan tak lebih bekah. Bukan pilihan perbuatan tak lebih bekah. Ingat baik, diri pilihan tu pun qada dan qadar. Diri perbuatan tu qada dan qadar. Terlintas di hati pun qada dan qadar. Berkelip mata pun qada dan qadar. Bergerak nadi pun qada dan qadar. Sekalian. Sebesar zarah pun tidak terkecuali dari qada dan qadar. Ni kata 0.00001 tidak terkecuali dari qada dan qadar. Sekalian. Mustahil ada satu perkara walaupun sebesar zarah yang bukan qada dan qadar. Tu je akidah kitanya. Kalau kita nak pegang rukun iman yang ke-6, jagalah situ. Bukannya payah pun. Ada. Sebab kita usahanya macam mana. Tahap kita usaha, kita pegang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu kami. Tapi hakikinya alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb tuan bagi sekalian hak dia belaka. Itu rukun iman yang ke-6. Mana? Payah. Sebab saya cerita-cerita bab pegangan. Kata biasalah orang-orang tua ni. Sekadar tu je ustaz. Sekadar tu je pegangannya. Hak kita panjang nak ceritanya peko, tasawuf. Hak payahnya nak beramal, tasawuf. Hak peko mudah je. Kita belajar bab taharah, belajar bab semayang, ke nak buat koksi lagi? Tak ada, kita jaga dah. Kita belajar bab semayang. Kita betul lalu dah. Kita betul Fatihah. Kita baca Fatihah sama-sama. Kan ada buat perangai. Hari ni nak baca Fatihah salah sekali ada. Dah. Zahir mudah je. Ni. Ikhlas. Belajar sama. Tapi adakah hati sentiasa ikhlas? Riak wujud takabur, kita belajar sama. Tapi adakah kita bersihkan hati dari riak wujud takabur? Ni hak payah ni kena mujahadah. Hak tasawuf tu hak kena mujahadah. Tapi nak mujahadah, ilmu kena kemas. Sifat-sifat hati tu kena jelas molek. Sebab bab hati ni dia tak ada masa. Faham tak ni? Semayang ada masa. Sekarang tak ada masa semayang tau. Pagi tadi je. Nanti Zuhur. Ada masa. Sekarang tak ada semayang. Puasa. Nanti tu. Berapa bulan lagi puasa. Dia ada masa dia. Haji pun ada musim dia. Tapi taat batin tak ada musim, setiap saat. Maksiat batin akan datang setiap saat. Ni hak batin. Mana? Hak zahir ni kita orang tua. Nak pergi tempat-tempat mengarut pun tak hekat dah. Tu hak maksiat zahir. Dalam hak maksiat zahir nak pergi tempat main-main tak kena tepat dah. Tapi kalau maksiat batin terlantar sekalipun riak wujud takabur, kalau kita tak buang tetap sebati. Tuang terlantar. Tapi riak wujud takabur dengan sifat ghadab pemarah, dia terlantar. Riak wujud takabur, ghadab sifat pemarah. Pada ni sifat marah nak terajang semua, kaki tak ada.
nak terajang kaki tak ada. Pada ghadab sifat pemarah. Tak ada sifat redha. Tuang terlantar. Ada ni. Tu kata hak nak kena jaga sepanjang masa adalah hati. Ketaatan zahir ada time dia, ada masa dia. Ada ni. Kita semayang. Tak sampai masa semayang. Berapa minit yang kita nak kena jaganya? Jaga molek, beri salam, habis semayang. Tu je. Ha. 7 rakaat berapa minit je 7 rakaat. Tapi hak ni hati je. Hak tak nak kena mujahadah. Adapun dalam bab pegangan simple sahaja. Faham molek, pegang, okey, selesai. Hak bab malaikah, kitab, rasul, hari akhirat, hak tu clear. Bab qada dan qadar. Tu je sekaranya lagi. Faham bab qada qadar? Okey, baik. Ada apa? Apa kena payah? Gana. Setakat kita nak berpegang sekalian qada dan qadar. Tu je. Kita berpegang hamba ada pilihan dalam perbuatan. Tapi pilihan perbuatan pun hak Tuhan juga. Maksud dah habis je dia. Ada. Mana? Sebab kita kelas kita ni acak kali ni ulang bab qada qadar ni. Ke setara mana pemahaman. Saya biasa duk sebut kita ni bab pemahaman insya-Allah. Cuma kita ni sepatutnya boleh cerita, boleh menyampaikan. Atau sepatutnya kita untuk diri kita saja tak payah mana. Tapi anak cucu kita macam mana, itu bekalan kita sebut dah tadi kan. Itu bekalan kita anak cucu. Jadi kita dalam ilmu bab qada qadar ni kita kena sapa ke ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu kifayah ni boleh cerita, boleh hurah, tu fardhu kifayah. Biar kena duduk tahap tu. Tak apalah, saya setakat lepas saya dah anak cucu macam mana? Mana anak cucu kita? Mana kita nak cakap dengan mudah je. Dia benda simple je. Cakap mudah-mudah dia mudah je. Gitu. Tak, saya pernah bercakap. Dia nak pergi Mekah cakap dalam bab ni. Tanya, gitu je dia kata. Mudah je. Mudah je. Sebab dia bercakap, dia bercakap. Bila kita bercakap, dia tanya. Kita beroyak, dia pun tanya. Kita beroyak, dia pun tanya. Selesai lah dia. Ada. Mudah je. Tapi kita kena ada ilmu fardhu kifayah lah. Kita boleh menghurai. Kalau kata, saya faham sangat, pegangan qada saya itu fardhu ain. Itu fardhu ain kita tu. Hak saya ulang-ulang ni bukan hak fardhu ain sepatutnya. Sepatutnya kita boleh menghurai. Kita boleh jelas, Ke mana? Dan kita ni fardhu kifayah macam mana? Boleh tak fardhu kifayah kitanya? Kita boleh tak fardhu kifayah? Boleh tak cerita? Boleh cerita sikit. Biar kena gitu lah. Anak-anak lah. Habis kita tanya, kita ajar dia, mungkin dia akan tanya sepatah, kita cerita selo-selo. Dia tanya sepatah, kita cerita selo-selo. Itu je. Hak tu fardhu kifayah. Hak fardhu ain setakat faham pegang. Lepas tu guna kau, Allah minta maaf. Setakat saya je. Tu fardhu ain tu. Sebab syarat yang pertama ingat baik. Syarat yang pertama Islam. Islam yang beriman. Syarat wudu, syarat mandi wajib, syarat azan dan iqamah, syarat sembahyang, syarat puasa, syarat zakat, haji, Islam yang beriman. Biar betul-betul ada akidah. Kalau akidah tu akidah yang Mu'tazilah, walaupun masih lagi dihukumkan beriman, tapi amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau akidah sampai tahap kufur, ijma' ulama, tak sah, kena qada semula. Kalau hak kafir ijma' ulama lah. Kafir ijma' ulama nak berat sangat lah. Hak kita duduk betul ni nak lari daripada akidah Mu'tazilah. Yang kita duduk betul-betul ni Jabariyah tak kafir, Qadariyah tak kafir. Kita nak betul-betul lah. Nak betul akidah hak Mu'tazilah tu. Akidah hak dosa besar. Memanglah Jabariyah tidak ada ulama yang kata kafir. Jabariyah, Qadariyah pandai dia kata kafir, pertama tak ubah kafir. Kita nak jaga ni lah. Hak kafir tu tak ada lah kita kata. Bab pegangan kafir ni. Hak Mu'tazilah ni, hak banyak lah ni.
Jadi kalau Mu'tazilah walaupun ibadah tu sah tapi tidak ada pahala. Ibadah kita jadi haba'an mansurah kata Imam Ghazali, jadi debu yang bertaburan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hak paling nak kena jaganya Jabariyah dengan Qadariyah. Jabariyah satu, Qadariyah satu, tu kena jaga molek, nak pastikan kita betul-betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Jadi kita sambung semulalah berkaitan dengan syarat muazzin, mukim, orang yang azan, orang iqamah yang dilantik oleh raja, oleh imam, oleh kerajaan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahih.